وظنوا ما لهم من محيص. Jangan muncung mulut. Mahiyus tak nak. Mahiyus tak nak. Tebal ni huruf dalam mulut, bukan bibir. Jadi kekal ya. Mim mahiyus. Angkat pangkal lidah tu ke atas, sifat isti'ala. La yas'amul insanu min du'a'il khairi wa in massahu syarru faya'usun qanut. وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي. ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة. ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. Sama ya, dhal masad tadi. Sama dia atas tadi ayat 47 mahis. Bawah ni pun azabin ghalidh. Gunakan pangkal lidah, angkat pangkal lidah tu ke belakang, kemudian macam apa nak cakap tu? Kembung sikit lidah, tengah-tengah lidah tu kembung sikit. Itu itbaq, sifat itbaq. Dia macam menutup sikit daripada lidah kita terbuka. Itbaq lawannya infitah. Fitah tu terbuka lidah. Lidah kita kena macam ni. Dia macam menutup sikit boleh dapat itbaq. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bijanibihi. وَإِذَا
فإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق qalqalah kubra ke akbar? Kalau kubra, kalau saya cakap ni kubra dulu boleh, ada buku kubra, ada buku akbar, dulu boleh, tak ada masalah. Ingat qalqalah akbar, kita ambil akbar lah, enam. Yang ada bersabdu ini, kalau kita waqaf jangan berhenti lama sangat. Kenapa ada istilah berhenti tu? Soalan saya. Bila kita qalqalah yang ada sabdu, kita waqaf pada huruf-huruf qalqalah. Qalqalah ada huruf 5 huruf bujat kan? Qa, ta, ba, jim, dal. Bila kita berhenti pada huruf-huruf qalqalah ni, terutama bila dia bersabdu, kenapa ada berhenti? Dia ada okey, dia ada 2 huruf lagi. Boleh jawab satu-satu. Sebab apa? Lepas tu sempurnakan sukun sebab apa? Kenapa huruf lain tak jadi tu? Kalau contoh kita mati kat huruf sin, sin yang bersabdu, minal mas, kenapa tak baca minal mas? Ini sifat. Sebab sifat sebab sifat putus siapa? Saktah. Jadi kita tanya saktah. Kita bagi jawapan saktah, kita tanya saktah. Sebab apa? Apa sifat yang putus? Syiddah lawan rokhawah. Rokhawah suara yang mengali. Syiddah suara yang tertahan. Apa dia huruf syiddah? Formula. Ajid, Fatin, Bakat. Kan semua ada huruf apa tu? Huruf qalqalah. Jadi dia terputus. Haq. Tapi kenapa ada terlepas juga? Sebab qalqalah.
Jadi jangan lama. Kalau lama macam saktah, bosak. Sebab tuan-tuan akan pisahkan qaf yang pertama dengan qaf yang kedua. Jangan baca annahul haqq. Kan formula saya bagi dulu masa saya mengajar saktah, saya beritahu kalau saktah wa qila man raqa, itu saktah. Saktah apa definisi saktah? Lagi? Itu cara. Berhenti seketika tanpa ambil nafas yang baru. Itu cara. Definisi? Definisi yang mudah saya bagi pada tuan. Saktah adalah bacaan wasal. Saktah waqaf apa wasal? Ayah lupa ni. Saktah itu bacaan wasal tapi menyerupai waqaf. Faham tak? Ke saya seorang yang faham? Ke saya pun tak faham? Wasal, saktah adalah bacaan wasal. Jangan letak dalam kepala minda saktah itu adalah berhenti. Bukan? Saktah itu bacaan wasal. Contoh paling mudah, surah yang biasa yang ada berhenti pada saktah, ada pada rasul ayah, surah apa? Tak. Rasul ayah. Surah apa? Kafi ya? Bukan kafi. Bukan. Yang ada tanda saktah pada rasul ayah. Bukan. Buka buku. Tunjuk, saya lupa surah. Bukan. Kiamah tengah-tengah. Bukan. Lain. Kafi kan? Kafi nah. Buka surah Kafi sekejap. Buka surah Kafi. Buka surah Kafi, buka surah apa? 293. Kena ulang sikit tuan. 293. Saya sebutkan kepada tuan-tuan, saktah adalah bacaan wasal menyerupai waqaf. Dia adalah bacaan wasal. Jadi tuan-tuan, kalau saktah itu berada di akhir ayat, ini rasul ayah nama dia. Dekat nombor-nombor tu kita panggil rasul ayah, kepala ayat. Kan? Jadi saktah tu apa fungsi dia? Yang saya sebut tadi lah, dia bacaan wasal menyerupai waqaf. Kalau tuan-tuan nak waqaf ini boleh tak? Boleh. Tapi kalau tuan-tuan sambung, tuan-tuan tak boleh sambung terus. Tuan-tuan kena sambung dalam wajah saktah. Itu maksud dia. Apa? Tak payahlah ulang balik. Kalau kita nak sambung bacaan ayat 1 surah Kafi, Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadida. Tuan-tuan tak boleh baca wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadida. Faham? Itu saktah, bacaan wasal berupa waqaf. Tapi dia wasal. Jadi kalau tuan-tuan nak berhenti, berhentilah macam biasa. Boleh faham? Itu saktah. Jadi kembali kepada soalan saya tadi, penerangan saya, hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Jangan haqq. Lama betul berhenti dia. Jaga sikit ya. أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّ
على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم Betul lebih ya? Surah apa? Betul kan? Ini salah atau salah? Kalau tuan-tuan betul saya di sana. Betul kan? Kita terbalik. Kita ke belakang. Maknanya selepas Fussilat, Ghafir. Ke tuan-tuan nak ke depan balik? Kan? Betul kan? تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول Waw tebal. Waw tebal tak? Waw tebal tak? Waw nipis. Lam nipis. Tarik bibir. Qaul. Tuan-tuan ingat bila huruf tebal, tuan-tuan muncungkan mulut. Ingat? Bila huruf tebal, tuan-tuan muncungkan mulut. Kemudian selepas huruf tebal tu pula ada huruf waw. Macam mana tuan-tuan nak sebut huruf waw kalau huruf ta tu tadi tuan-tuan dah muncung? Dia akan bunyi macam mana? Po. Waw pergi mana? Nak ke depan ni. Tak boleh dah. Tuan-tuan dah muncung awal kat huruf ta dah. Po. Waw mana? Po. Kan kesusah, rupa pun tak ternonoh dah. Faham tak? Jadi qaul boleh ke depan. Sebab apa? Nak sebut waw. Tuan-tuan dah muncung siap-siap depan habis. Biasa je sebut jangan dah. Bukan dalam ni. Qaul. Kalau awal-awal dah muncung, nanti dia bunyi pelik sikit. La ilaha illahu
إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد فلا يغرك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم صدق الله العظيم. Baik, ada soalan Ustaz Tuan-tuan? Okey semua ya? Jaga ya, jaga huruf-huruf yang sepatutnya tebal,
Dan kalau tuan-tuan dah tebalkan huruf-huruf tersebut, perhalusikan cara menyebut huruf-huruf yang tebal. Sebagai contoh huruf ra, ya. Ra asal sifat dia bukan tebal, kan? Dia bukan tebal. Ra adalah sifat istifal, maknanya merendah. Tapi datang pada dia sifat yang mendatang, sifat aridah. Sebab apa? Barisnya atas ataupun barisnya depan, jadi dia perlu tebal. Tapi jangan tuan-tuan tebalkan macam bunyi ra. Tuan-tuan nak beli roti, pergi kedai nak roti, tak ada roti lah. Jangan paksa tebal, kalau paksa tak sedap punya dia. Kalau orang kedai roti kan, ya, betul tak? Roti, roti, go. Yang roti tu bukan mana? Ruti. Ya ke ruti? Itu ronek. Dia asah tak sebut ruti. Ya. Jangan dengar ruti. Jadi jangan terlampau tebalkan huruf-huruf yang tebal ni. Seolah-olah bunyi O, itu kita nak elak kan, insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia